Sebab yang paling asas nikah adalah menghalalkan. So yang penting jangan mendapat kemurkaan Allah. Ada benda yang disembunyi-sembunyi kan. Macam nikah ni sembunyi-sembunyi tapi benda baik. Tadi macam best kan. Macam tak ada masalah kan. Masalah. Saya dah mula ada risau. Soalan-soalan tu dah jadi macam risau dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral dan Pantas Padu Padat pendek aja 10 minit penuh dengan ilmu yang penting bermanfaat. Terima kasih sekali lagi daripada saya Rosyamno dan juga tetamu undangan saya yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Terima kasih Ustaz. Ya. Sudi dengan saya ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Ustaz, Tanya sikit Ustaz, bercakap pasal pernikahan Ustaz kan. Dari segi hukumnya Islam ni, pernikahan ni macam mana Ustaz? Tak, kenapa macam sedih tiba-tiba? Sebab nikah satu je Ustaz. Oh, okay. An-nikahu sunnati. Kata Nabi, nikah itu sunnah aku. Maknanya apa yang Nabi buat. Namun dari segi hukumnya adalah harus. Maksudnya boleh seseorang tu memilih untuk kahwin atau dia memilih untuk tidak kahwin. Itu hukum asal-asal bagi yang namanya kita sebut nikah ataupun kahwin tu. Orang yang tak kahwin ni maknanya tak berdosa Ustaz? Tak sampai, sebab dia bukannya hukum tu sampai pada katalah makruh ke haram ke kan. Sekiranya dia okey, tak jadi masalah. Kalau yang tak okey tu belum jodoh Ustaz. Kadang-kadang macam itulah. Ada juga orang yang dah lama umur dia tu tapi sampai umur 50 apa tak menikah lagi apa semua kan. Salah ke nikah dan berkahwin tanpa memberitahu kepada umum? Sekarang kan banyak dalam internet ni orang pun dia tiba-tiba kahwin ni. Tadi macam best je kan. Macam tak ada masalah kan. Saya dah mula ada risau. Soalan-soalan tu dah jadi macam risau dah. Sebab nikah tu biasanya semua orang tahu kan. Tapi salah atau tidak kita kena balik pada hukum lah. So adakah dalam salah satu rukun kahwin tu adalah memaklumkan pada orang? Bila kita cek, tak ada. So bila tak ada dan orang tu buat, masih sah perkahwinan itu. Okay. Sebab kalau diletakkan kata wajib, kita ni semua cameraman ni wajib bagi tahu saya kahwin dah. Sebab kalau dia tak bagi tahu berdosa. Jadi sebab tak ada hukum itu. Cuma mungkin keperluan-keperluan lain lah. So kalau balik pada soalan tadi, salah atau tak salah? Jawapannya tidak salah bila refer pada hukum asal. Tengok pada rukun nikah tu. Tapi yalah, kalau tak bagi tahu pada orang kahwin, maksudnya saudara mara tak tahu, lepas tu orang luar tak tahu, tiba-tiba contohlah Ustaz kan. Kita kahwin dengan satu perempuan, kita tak bagi tahu pun. Tiba-tiba orang kacau pula orang rumah kita, marah pula. Tadi soalannya sah ke tak sah? Sah. So sah. Tapi kemudian kita tengok implikasi-implikasi lain. Sebab tu Nabi sendiri sangat menganjurkan supaya perkahwinan tu memang dimaklumkan. Tetapi tak sampai naik jadi rukun bagi kahwin itu mesti bagi tahu. Jadi maknanya perkahwinan orang itu tetap sah. Tetapi sebab tadi lah masalah lain tadi kan. Masalah kalau nanti ada apa jadi, nanti anak-anak lagi pun masalah lagi tu. Tiba-tiba rupanya anak kita kahwin anak kita rupanya sebab dia orang tak tahu. Jadi dengan sebab itulah elok diberitahu dan sangat digalakkan untuk dibagi tahu. Sebab ada juga Ustaz, kadang-kadang dekat dalam internet kita tengok kan, kalau orang tahu dia kahwin tapi dia tak keluar pun gambar suami dia. Itu pun tak tuntutan saya kira. Terpulang kat dia masing-masing kan. Itu kita rasa perlu sampai tak perlu sampai, itu hak masing-masing. Mesti ada alasan-alasan masing-masing. Biasanya agama ni dia bagi satu line yang mudah untuk orang tu, jangan sampai buat ni dosa, buat ni dosa, buat ni dosa. Agama penyayang ni dia tak nak macam satu benda yang dibuat hukum sampai ramai orang berdosa. Kes kahwin ni ramai sebab dosa sebab tak bagi tahu dekat internet contohnya. Alasan-alasan yang terbaik kenapa nikah tu perlu disembunyikan? Dia tak adalah alasan baik secara orang kata syar'i. Tetapi orang kata case by case lah kita kata ya. Kalaulah dilihat bahawa perkahwinan ini, sebab perkahwinan tu adalah untuk menghalalkan dua orang insan, laki-laki dan perempuan, untuk dihalalkan. Itu core utama dalam perkahwinan. Adapun case by case, mungkin kita jumpa 1001 macam case orang yang menyebabkan kenapa mungkin pada masa ini masih lagi dirahsiakan. Nanti diumumkan. Ada mungkin terus sampai tak tahu sampai bila-bila. Tak adalah saya kira satu guide pandu untuk menentukan maknanya apakah kahwin yang memang kita boleh rahsia, mana kahwin yang kena umum. Itu terpulang pada apa situasi keadaan yang berlaku pada seseorang. Tapi dalam masa sekarang ni, yalah semua ada platform ni Ustaz. Tiba-tiba macam saya kata yang awal tadi tu, dia nikah. Lepas tu tiba-tiba dia tak keluarkan gambar suami dia. Kan? Tapi dia mengundang kepada banyak netizen akan bercakap macam-macam. Dia tu macam mana pula?
Apa kata orang itu tidak mengubah sesuatu hukum. Bukan sebab orang kata-kata, oh maka dengan sebab itu Islam mewajibkan untuk bagi tahu. Dia tetap hak individu itu sendiri. Ikut keperluan dia. Kalau orang tu dia selalunya sembunyikan nikah dia sebab dia berkahwin nombor 2, nombor 3, nombor 4. Yang itu macam mana Ustaz? Itu kena soroklah Ustaz. Tak semestinya. Tak salah. Tapi sebab benda tu ada dalam syarak kan. Benda tu ada di dalam syarak. Maknanya ada dalam batas-batas yang diberi oleh agama. Mungkin belum sampai pada tahap benda tu menjadi harmoni contohnya. Dan tak nak menimbulkan fitnah yang macam-macam. Tapi timbul dua orang ni dia akan jadi fitnah yang berdosa besar contohnya. Sebab tu dalam muzakarah fatwa kebangsaan pun memberi kelonggaran. Saya bukan menggalakkan, jangan salah faham pula ya. Atas situasi itu maknanya perkahwinan itu tetap sah walaupun disembunyikan. Dengan syarat dia patuh kepada rukun-rukun nikah tu tepat dan betul. Jangan main belasah, main tak siapa-siapa wali, tak pasti dan kemudian yang tu tak dibenarkan. Tapi kalaulah sekiranya memang betul semua rukunnya, maka pihak berkuasa tak ada hak untuk mengatakan bahawa perkahwinan tersebut tak boleh dilakukan walaupun mereka buat secara sembunyi. Kecuali macam dia orang tu menikah di luar negara. Kan tiba-tiba tak didaftarkan di negara kita. Yang itu boleh diambil tindakan lah sikit-sikit oleh Jabatan Agama. Tindakan dan hukum lain. Kahwin tu sah. Cuma dia tetap didenda sebab dia melanggar enactment tertentu. Dan enactment yang dibuat kita tu pun bukan hanya sekadar nak menyusahkan orang, tetapi nak menjaga kebajikan dua belah pihak, kedua belah keluarga. Kalaulah orang tu dia menikah, dia kena tangkap halal. Lepas tu sehingga ada anak luar nikah contohnya kan. Kes yang lain ada anak nikah. Patutkah pernikahan tu disembunyi? Adapun nak memaklumkan itu bergantung kepada keperluan. Macam kita katakan tadi sebab yang paling asas nikah adalah menghalalkan. So yang penting jangan mendapat kemurkaan Allah. Itu paling penting sekali kan. Adapun lepas tu soalan tu bergantung kepada mungkin keperluan mereka berdua lah. Kalau mereka rasa bahawa memaklumkan menjadi tohmahan orang, mengata segala macam, mungkin mereka mengundur diri dari sudut memaklumkan pada orang ramai. Tetapi sahkan dulu perkahwinan itu. Ini yang menjadi permasalahan sekarang Ustaz. Permasalahan dia ialah semua orang nak bercakap. Kalau ada benda yang macam ni, kita punya netizen dekat dalam tu, dia orang akan bagi pandangan-pandangan dia orang, pandangan-pandangan. Akhirnya ada juga pandangan-pandangan itu akan merosakkan kekeluargaan ataupun pernikahan tu disebabkan dia contohnya lah dia dah lama nikah. Tiba-tiba dikeluarkan dekat dalam internet. Dalam social media. Tiba-tiba orang bantai bubar lala jadi bergaduh orang jadi bercerai-berai. Kita harap beberapa tahun akan datang kita akan matang lah. Ini proses kematangan dalam kita berinternet. Sebab nampaknya semua orang nak bercakap walaupun bukan bidang ahli dia. Jadi soal itu saya kira kalaulah yang menonton kita ni kan, yang memang betul-betul kita nak berpegang kepada prinsip hidup yang terbaik, kita memang disuruh hanya bercakap apa yang kita tahu dan bidang kita. Kalau tak, kata Nabi, fantaziris sa'ah, tunggulah waktu kehancuran sebab akan mendatangkan binasa yang lebih parah daripada apa yang kita keluarkan. Macam tadi rumah tangga habis pecah berantakan. Sebabkan tak jari ni. Orang lain yang tak tahu kena-mengena kan. Juga pada pihak kita saya kira janganlah kita terlampau exposekan hidup kita ni di internet. Ini yang masalah Ustaz. Ini yang masalah. Ada benda tu dia expose. Overexpose. Ada benda yang disembunyi-sembunyi kan. Macam nikah ni sembunyi-sembunyi tapi benda baik. Tapi dia sembunyi-sembunyi kan. Tapi kalau benda lain tu dia expose kan. Sehingga mengundang kepada kecelaruan. Hari ini kita bukan nak cari kesilapan orang, kesalahan orang. Kita jangan nak sembang-sembang biasa tetapi memberikan sedikit pedoman dari segi hukumnya, dari segi Islamnya. Itu yang lebih penting lah Ustaz kan. Betul. Jadi memang nikah ni sembunyi, kasar dia orang nak sembunyi. Tapi yang penting benda tu halal, lepas tu janganlah nak heboh-heboh tak tentu arah. Ya, di samping syariah kita juga ada adat, kita ada keluarga. Mana kalau nak harmoni, kita kata plan A lah. Alangkah baik kalau kita pakai plan A. Plan A itu maknanya semua orang tahu kalaupun harmoni antara isteri contohnya kan. So tak adalah isu ruang ya. Dan kalaulah masyarakat kita boleh orang kata tulus menerima semua keadaan dan tak menjadi orang yang sibuk orang saya kira soal orang lain yang tak sepatutnya, saya kira benda ni tak menjadi satu benda masalah. Sebenarnya apa yang penting sembunyi tak apa. Tak apa, tapi mesti kita buat dengan sah. Mengikut hukum Islam. Itu yang paling penting. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan terima kasih kepada anda yang menonton Sembang Viral. Ingat, tak pasti, jangan kongsi, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Ustaz.